Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara Nabi Usama Hadi Syarudin, setiap pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuliah yang lalu kita telah lihat bagaimana nikmat penciptaan manusia ini yang masih ramai tidak mau memikirkannya. Kali ini dapat kita lihat dalam ayat yang ke-64 daripada surah Ghafir, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. Allah yang menjadikan buat kamu bumi sebagai tempat menetap dan langit sebagai bangunan yang bentuk kamu, lalu baguskan bentuk kamu serta beri kamu rezeki yang banyak, yang baik-baik. Demikian itu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kamu. Maka maha besar anugerah Allah, Tuhan sekalian alam. Ini merupakan bukti lanjutan daripada yang lalu tentang penciptaan Allah, penciptaan makhluk, anugerah Allah Subhanahu wa taala yang bernama manusia ini dengan rupa paras yang begitu indah, cantik. Lihat ke mana pun sentiasalah manusia ini lebih baik daripada yang lain. Ciptaannya, daripada pokok, daripada gunung ganang. Manusia ini cukup menarik ciptaannya di sisi Allah SWT. Itu yang dimaksud dengan memperbaguskan, memperbaiki, mencantikkan bentuk dan rupa kamu. Apa jua perkataan yang merujuk kepada keindahan. Kerana peringkat penciptaan manusia ini diajar Allah SWT kepada manusia untuk buat satu dengan sempurna. Datang semuanya, Alladhi khalaqaka fasawaka fa'adalak. Allah SWT mencipta kamu, menyempurnakan kejadian kamu, menjadikan susunan tubuh kamu ni seimbang. Tangan tu tak adalah panjang sangat, nanti kalau panjang sangat jadi macam tangan chimpanzi. Kaki tak adalah pendek sangat, kalau pendek nanti jadi seperti binatang yang merangkak umpamanya. Begini Allah jadikan. Leher tu tidaklah panjang sangat, kalau panjang macam zirafah pula nanti. Ni nampak perkataan digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang pernah kita bincangkan dahulu, surah Al-Infitar dalam juz amma, fa'adalak. Adala yu'addilu ataupun adala ya'dilu, merujuk kepada keseimbangan. Dan nama Allah pula merujuk kepada musawwir. Surah Al-Hashr ayat ke-24, Allah menggambarkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Allah mencipta, Allah menjadikan daripada tiada kepada ada. Al-musawwir, musawwir, memberi kepadanya bentuk yang khusus. Perkataan taswir, memberi kepadanya bentuk, substance yang tertentu yang membezakannya, menjadikannya distinguish daripada yang lain. Lalu di akhir ayat ini Allah gunakan perkataan fatabarakallahu rabbul alamin. Tabarak ini dianggap perkataan barakah yang membawa makna satu kebaikan yang melimpah ruah, beraneka ragam, berkesinambungan. Kata para ulama dalam kamus-kamus mereka, contohnya Al-Asfahani, al-khair al-ilahi, satu kebaikan yang datang daripada Allah Ta'ala dipanggil sebagai barakah. Dulu dalam surah Al-A'raf kita pernah bincangkan, labatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walau anna ahlul qura amanu wattaqau labatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk bumi ini bertakwa pada Allah, kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkatan di langit dan bumi. Jadi digunakan perkataan barakat ini untuk kepada subutul khair, seperti subut al-ma' fil birkah, kebaikan yang datang melimpah ruah ni kerana ketakwaan. Keberadaannya macamlah solidnya air dalam tasik yang besar, solidnya air dalam lautan yang memenuhi bumi. Jadi selalu dikaitkan barakah dengan birkah, kolam yang walaupun airnya ditimba, diceduk keluar, tidak memberi kesan sedikit pun, tidak luak sedikit pun.
Kalau dalam kamus lagi, tuan-tuan lihat, contohnya dalam kamus Al-Farid, kamus Al-Aziz. Dua kamus ni baik sekali dimiliki tuan-tuan. Mubarak dan surat Al-Anbiya yang pernah kita bincangkan dahulu, wa hadza dzikrun mubarakun anzalna. Inilah Quran yang penuh dengan keberkatan. Dan surat Al-An'am pula Allah gunakan kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Guna kisah tentang Nabi Isa dan surah Maryam, wa ja'alani mubaraka, wa ja'alni mubarakan. Kata mubarak ni merujuk kepada banyaknya kebaikan yang bersumberkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya Quran kalau dibaca, hidup kita akan tenang, damai, hati dilapang, wang sedikit pun terasa memadai, pangkat tak tinggi pun rasa Allah SWT sayang pada kita, kerana kita ada keberkatan dalam hidup. Kita membaca kitab yang Allah telah bekalkan kepadanya segala potensi kebaikan, keberkatan itu sendiri. Nabi Isa ni pula telah mengatakan tentang dirinya sendiri, wa ja'alani mubarakan aina ma kunt wa usani bis salat waz zakat. Ni kisah tentang Nabi Isa. Memanglah Nabi sumber segala keberkatan kepada umatnya. Dia sendiri merupakan manusia yang berkat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah gambarkan dalam surah Dukhan berkaitan dengan Lailatul Qadr, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami telah turunkan Quran itu pada satu malam yang penuh berkat. Malam tersebut kalau kita bangkit untuk bertahajud, qiyam, baca Al-Quran, maka ganjarannya melimpah ruah berbanding dengan malam-malam yang lain. Dan surah Al-Mu'minun pula Allah gambarkan, Rabbi anzilni munzalan mubarakah. Ya Allah, sampaikan aku ke tempat yang paling penuh keberkatan. Itulah tempat yang akan ada penyokong-penyokong untuk agama ini, dakwah ini, orang yang ikhlas untukku. Doa ni, doa-doa daripada Quran ni tuan-tuan, kita elok amalkan. Doa Nabi Musa bertemu dengan Fir'aun sebagai contoh. Alhamdulillah ada saya titipkan sebuah buku bertajuk Satu-satu Doa daripada Al-Quran, khasiat dan kaifiat mengamalkannya. Doa, satu-satu doa para Nabi dan Rasul dalam Al-Quran. Buku warna merah jingga ni tuan-tuan mengumpulkan doa-doa daripada Al-Quran. Contohnya dalam doa, Rabbi anzilni munzalan mubarakah. Kita ni ditukarkan tempat kerja ke tempat lain, amalkan doa ni tuan-tuan. Kita pindah ke rumah baru, doalah doa dengan doa ini. Moga jiran-jirannya baik, moga rumah ni tidak ada padanya sebarang benda yang mudarat, ular, tak ada pencuri sebagai contohnya. Ini doa-doa yang diajar oleh Allah kepada para Nabi untuk diamalkan. Kemudian direkodkan dalam Al-Quran. Bukanlah setakat itu saja, sebenarnya untuk kita turut mengamalkannya tuan-tuan. Jadi perkataan mubarak ini Allah gambarkan lagi dalam surah Qaf, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Kami turunkan dari langit air yang penuh keberkatan. Bila hujan turun kita baca doa, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkan untuk kami hujan yang bermanfaat. Janganlah turunkan untuk kami hujan yang akan berlaku ubah, banjir kilat, tenggelam kereta-kereta kami, ya Allah, sebagai contohnya. Air hujan ni bawa keberkatan, tapi kalau tidak keberkatan padanya akan berlakulah bencana. Dengan sebab itu Nabi mengajar kita, bila turun hujan, hendaklah mengucapkan Allahumma sayyiban nafi'ah, atau mengucapkan mutirna bifadlillah. Kami turun dapat hujan nikmat ini kerana Allah SWT berikan kepada kami nikmat tersebut. Mesti kaitkan dengan Allah SWT. Itu adabnya bila kita melihat hujan turun. Kali ini ada saya sebut dalam buku satu-satu doa daripada hadis-hadis sahih. Tentu ada dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Boleh lihat dalam buku satu-satu doa daripada hadis-hadis sahih, doa turun hujan. Doa untuk minta hujan dialihkan ke tempat lain, kerana kita ada sebarang keramaian yang dibenarkan dalam Islam pun ada diajar oleh Nabi SAW. Doa tersebut, Allahumma hawalaina la alaina, Allahumma alika alal akam wa firaq wa butunil awdiya wa madawidi syajar. Ya Allah, pindahkanlah hujan ke tempat lain dahulu, ya Allah. Bukan kami tidak mahu rahmatmu, tapi kami ada kenduri kahwin di sini sebagai contohnya. Pindahkanlah ke tempat lain, ke bahagian ada pokok-pokok yang memerlukan air, ke wadi-wadi, oasis, agar berkumpul air tersebut dapat dimanfaatkan dalam hutan yang tidak ada sebarang aktiviti padanya. Jadi kita mohon pada Allah SWT. Perkataan seterusnya kita lihat perkataan barakah ini, lalu datanglah perkataan tabarak. Tabarakalladzi ja'ala bis sama'i buruja, contohnya dalam surah Al-Furqan.
Dan surah Al-Mu'minun, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan surah Al-Furqan lagi, tabarakalladzi nazzala al-furqan. Tabarakalladzi insya'a ja'alaka khairan min dzalika jannatin. Dan surah Ghafir ni, fatabarakallahu rabbul alamin. Dan surah Al-Mulk yang pernah kita bincangkan dahulu, tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini menunjukkan tuan-tuan bahawa Allah SWT ni khusus. Rahmat, berkat, nikmat ini milik Allah sepenuhnya. Jadi disebut tabarak, fatabarakallahu rabbul alamin. Fatabarakallahu rabbul alamin, maha berkat Allah, maha tinggi keberkatan Allah. Segala kebaikan itu berpuncakan daripada Allah Taala. Gitu maksudnya. Jadi ikhtisasuhu ta'ala bil khairatil mazkura ma'a dzikri tabarak. Bila digunakan kata tabarak, kata Al-Imam Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat, ia tidak lain tidak bukan untuk memberi kesedaran kepada kita. Lihat segala yang aku gambarkan di sini, langit tanpa tiang, bumi jadi hamparan untuk kamu bekerja pada waktu siang, malam kamu boleh berehat, tiada cahaya matahari. Dan kemudian penciptaan kamu sendiri pun begitu kompleks. Barulah kamu sedar di hujungnya, fatabarakallahu rabbul alamin. Tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah, maha tinggi Allah. Dengan kurniaannya lah kami dapat hidup dekat muka bumi ini dengan aman damai. Allah telah mengundi kepada kita sebagai contohnya rezeki. Wa razaqakum minat thayyibat. Kata Imam Ibn Jarir Tabari yang tafsirnya, thayyibat ini juga satu bentuk nikmat. Razaqakum min halalil rizq wa ladhizatil mata'im wal masyarib. Di muka bumi ini ada berbagai makanan, tapi kamu makan yang halal, tubuh kamu jadi kuat. Kamu makan yang lazat, yang halal itu, kamu dapat menikmati, dapat bersyukur kepada Allah SWT. Ini juga satu bentuk nikmat yang hanya difahami oleh mereka yang mata hatinya terbuka. Kalau mata zahirnya sahaja yang terbuka, mata hatinya tidak terbuka, tertutup, maka dia tidak akan dapat melihat ni semua sebagai anugerah daripada Allah SWT. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, jadi anugerah Allah ni, keberkatan Allah datang dari berbagai sudut yang tidak diduga, dirasakan secara material dan tidak pula dapat diukur. Ada yang tak dapat diukur. Dari sini segala penambahan yang tidak terukur oleh panca indera kita dinamakan sebagai barakah. Inilah kata Al-Imam Al-Asfahani dalam tafsirnya menjelaskan bahawa tabarak. Kemudian datang ayat ke-65, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wal hayyu la ilaha illa huwa fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah yang maha hidup, kekal, tiada Tuhan melainkan dia, maka sembahlah dia dengan murnikan ibadah kepadanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan sekalian alam. Ayat ini masih lagi merupakan lanjutan huraian tentang sifat-sifat Allah yang menjadikannya sangat wajar disembah, beribadah kepadanya, diesakan. Dia menjadikan malam siang, menciptakan bumi langit, menjadikan manusia makhluk yang sangat unik dan istimewa sebagaimana telah dijelaskan dulu. Mestilah Allah ni menyandang segala sifat sempurna, iaitu kehidupan yang sangat sempurna. Kerana kalau tidak, bagaimana makhluk itu dapat hidup, menikmati kehidupan? Kalau yang nak memberikannya pun tak sempurna pemilikan terhadap kehidupan itu. Jadi ayat ini menegaskan bahawa Allah sendiri yang maha hidup kekal, menganugerahkan kehidupan kepada segala makhluk. Segala yang hidup pernah didahului oleh ketiadaan dan akan berakhir dengan kematian, tapi Allah SWT ni tetap hidup. Allah yang menganugerahkan kehidupan dan mencabut kehidupan itu sendiri, maka dia memiliki sifat maha hidup yang tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Jadi jika demikian, tiada Tuhan yang mengendalikan alam semesta yang begitu hebat, yang berhak disembah melainkan dia. Maka kerana itu berdoalah dan sembahlah dia dengan memurnikan ibadah kepadanya. Jangan syirik kepadanya, jangan menyembah yang lain, jangan mempersekutukannya satu, jangan menyertakan dengan sembahan itu sembahan yang lain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan sekalian alam. Jadi ayat ini menyebutkan dahulu sifat hidup Allah SWT dengan kesaannya, kemudian barulah datang perintah untuk berdoa, beribadah. Ibadah dan doa ni mestilah dilakukan dengan ikhlas, sepenuh hati kepadanya, tidak boleh disyirikkan dengan sesuatu pun. Ini memberikan isyarat kepada kita syarat-syarat pengabulan doa, mustajabnya doa dalam ibadah kita. Mesti kita mengesakan Allah SWT, tidak minta ataupun mengharapkan daripada yang lain, mesti tulus
kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimah alhamdulillahirabbil alamin ini pernah kita bincangkan panjang lebar dahulu dalam surah Al-Fatihah. Kita dah fahami hubungan perintah fad'uhu, berdoalah kepadanya. Seolah-olah ayat ni kan tuan-tuan, dia merintahkan kita ni berdoa, beribadah, mesti puji Allah dan mensyukurinya. Boleh juga kita katakan bahawa ini merupakan pengajaran kepada manusia agar mengucapkan alhamdulillah setiap kali bicara dan merasakan adanya anugerah Allah SWT. Sebab dalam ucapan kita mulakanlah dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Kemudian barulah kita sebut satu ayat Quran, kemudian barulah kita mulakan bicara. Kerana dengan limpah kurnianya juga menyebabkan kita dapat berbicara pada waktu itu. Janganlah malu untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, yang perkara ini telah kita pelajari sendiri, tegaskan dalam ayat ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, sebab para ulama mengajar kita sebelum mohon kepada Allah SWT mestilah kita mentauhidkannya dahulu. Berdasarkan ayat ini kita dapat perhatikan wal hayyu la ilaha illa huwa fad'uuhu mukhlishina lahu-d-din alhamdulillahirabbil alamin. Ikhlaskan niat kita kerana Allah, kemudian mohonlah kepada Allah SWT apa sahaja hajat kita, mulakanlah dengan alhamdulillah. Ini rumusan yang telah dikemukakan oleh para ulama untuk kita faham adab dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengurniakan segala-galanya kepada makhluk ini, Allah juga mampu memberikan kepada kita apa yang kita minta daripadanya. Selepas kita menyedari timbul dalam kita rasa khusyuk, rasa khudu', rasa memanglah kita ni seorang manusia lemah, anugerah Allah kepada kita beraneka bentuk dan ragam, maka sekarang kita berdoa kepadanya dengan penuh rasa mengesakannya, mentauhidkannya. Datang ayat ke-66, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inni nuhitu an a'budu alladhina tad'una min dunillahi lamma ja'ani al-bayyinatu min rabbi wa umirtu an uslima li rabbil alamin. Katakanlah, sungguhnya aku larang menyembah sembahan yang kamu sembah selain Allah. Sedatang kepadaku keterangan-keterangan dari Tuhanku, dan aku diperintahkan supaya serah diri kepada Tuhan sekalian alam. Nampaknya ayat ke-66 ini menegaskan lagi mesej dalam ayat ke-65 yang lalu. Kita akan perhatikan kaitannya, bagaimana korelasinya dengan ayat yang terdahulu, mengapa datang perintah sedemikian dalam ayat yang telah kita bacakan ini. Perkara ini akan kita huraikan kerana memerlukan huraian panjang dalam kuliah akan datang insya-Allah. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.